Saya pun baca hadis ni. Sebab ramai perempuan masuk neraka. Faham? Itu sebab yang kata banyak masuk neraka bukan berita TV3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap macam kita, pakai otak je, pakai ikut keluar je. Nabi bercakap daripada wahyu yang diwahyukan daripada Allah. Nampak? Bila dia kata ramai perempuan masuk neraka, kita kena terima. Nampak? Sebab apa ramai masuk neraka? Maka aku bertanya kepada Jibril, wa kaifa zalik ya Jibril? Kenapa jadi begini? Ramai masuk neraka ni. Mereka Jibril jawab 3 sebab. 3 sebab. Yang pertama, wazalika likillati ta'atihinna lillah. Kerana tak ramai yang taat kepada Allah. Yang kedua, wali rasulihi, tak taat kepada perintah Nabi. Yang ketiga, walikillati ta'atihinna li azwajihinna, dan sedikit sangat daripada kaum wanita yang taat kepada suaminya. Faham? Sebab ni, kalau kita tanya ke puan, saya ngajar daripada Perlis sampai Johor. Kita sempat berjumpa dengan muslimat. Kita kata betul tak ramai puan suka lawan suami? Tu betul dia orang aku. Tu yang kata betul tu yang ikut kuliah semua. Dalam dia ikut tu, tanya kita ngajar bab api neraka, takut ustaz kabur neraka, takut semalam dah 2 hari takut. Nampak 3 hari jeti hidung laki dia pula. Tapi bukan hak di Melawati ni, hak Ampang tu. Ini betul. Nampak? Jadi bahagia yang sebenar 3 kali. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat suami. Dengar, tak ada hak lain. Bila sebut taat pada Allah, taat pada Rasul, 2 ni dia panggil taat agama. Kerana agama mari dari 2 benda je, Quran, hadis. Daripada Quran, daripada hadis, ulama pun ambil, ada yang pakai yang terus jadi nas, dan ada yang dengan ijtihad, dengan qiyas. Inilah sumber agama. Taat Allah, taat Rasul, beragama. Makna perempuan yang beragama syarat nak dapat bahagia. Yang kedua syarat dia taat kepada suami. Jadi kebahagiaan daripada yang telah dijelaskan oleh ta'rif Rasulullah, maka salahlah ta'rif yang kita beri. Kebahagiaan dengan sebab ramai anak, kebahagiaan dengan sebab kita mewah, banyak tanah, menega besar, rumah besar, bukan belaka. Bukan. Kebahagiaan taat Allah, taat Rasul, taat suami, walaupun miskin. Dalil isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri para sahabat, mana ada kaya macam kita, baik tak ada dalam rumah. Siti Fatimah radhiyallahu anha, anak Rasulullah, kahwin dengan sahabat Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu an. Orang hebat di antara 5 permata wanita pada alam, Siti Fatimah. Orang hebat atas muka bumi, termasuk planet Mustari, Pluto, Hadari, 5 jenis saja. 5 nama ni. Pasal apa 5 nama ni saja? 5 nama saja disebut oleh Rasulullah dalam hadis. Faham? Siapa dia? Maryam, bonda Nabi Isa alaihissalam. Aisyah, isteri Fir'aun. Nampak? Siti Fatimah, Siti Khadijah, dan Masyitah dengan ta, bukan dengan te. Dalam hadis yang disebut, ini wanita hebat. Nampak? Inilah orang bahagia. Masyitah, dia dapat kebahagiaan yang hakiki. Betul tak? Walaupun dia mati dalam air panas. Jadi kebahagiaan kok mana mati dalam air panas? Nak melecur habis kulit-kulit. Setelah anak dia dengan suami dia mati, dia sanggup mati, tapi dia bahagia kerana mempertahankan agama.
Jadi tarikh yang sebenar bahagia ialah orang yang beragama, walaupun dia mati, walaupun pendek umur, walaupun miskin, walaupun dia kuli orang, tak ada kira. Kaya miskin, beragama, orang ni bahagia. Jadi orang puan, kalau dia ikut agama, dia bahagia. Walaupun dia bukan ustaz dah. Nampak? Dia hanya seorang isteri saja. Suami dia hanya tukang kebun sekolah. Suami dia boroh je. Tapi dia taat Allah Rasul, dia taat suami dia. Nampak? Dalam hadis yang lain, mana-mana perempuan yang solat 5 waktu, kemudian pula puasa bulan Ramadan, taat suami 3. Nampak? Maka masuklah mana-mana pintu syurga yang dia nak masuk. Dan kan nak masuk syurga ni, dia mengikut amalan. Orang yang ada orang masuk syurga dengan sebab puasa, dia masuk pintu puasa. Faham? Dia tak boleh masuk pintu tahajud. Orang kuat tahajud, masuk ke pintu tahajud. Orang perang sabilillah, masuk ke pintu perang sabil. Orang yang banyak sedekah derma, masuk ke pintu sedekah. Tapi perempuan yang jaga sembahyang, puasa Ramadan dan taat suami, dakhalat, dia Nabi kata masuk ayyaba bin sya'at. Dia masuk mana-mana pintu yang dia nak. Maknanya ini VVIP, very very important person in padang mahsyar. Orang ni sangat hebat. Macam raja masuk stadium, pintu mana dia boleh masuk, pasal dia raja. Maka perempuan yang 3 perkara, jaga sembahyang, jaga dia puasa, taat suami, maka dia dapat orang yang sangat istimewa, sehingga boleh pilih pintu mana dia nak masuk daripada syurga. Nampak? Jadi bahagia yang sebenar bukan wang ringgit, bukan cantik. Ada orang wanita bahagia, wanita yang sangat cantik. Jangan. Wanita yang sangat kaya, tak juga. Keturunan yang hebat, tak. Sama kita dengar dalam hadis, tungkahul mar'ah li arba'. Nabi kata perempuan ini dikahwini dengan sebab, dengan salah satu daripada 4 sebab. Li jamaliha. Yang pertama, kadang-kadang dengan sebab dia comel, orang pun kahwin dengan dia. Yang kedua, lima liha, kerana dia kaya. Yang ketiga, lihasabiha, mungkin kerana keturunan hebat, keturunan dia tinggi, mulia. Yang keempat, lidiniha, mungkin kerana agama. Nampak? Fasfal bizatidin taribat yadak au kama qala. Nabi kata kalau begitu pilihlah kerana agama, nescaya akan diam tangan kamu. Maksudnya puas hati. Jadi 3 perkara tadi tidak menjamin kebahagiaan. Kalau cantik, tak mesti bahagia. Dalil, tengok Harian Metro, utusan Malaysia, surat khabar, perceraian berlaku di pejabat mahkamah agama, mahkamah syariah. Report daftar perceraian. Suami umur 27, isteri 24, suami 32, isteri 26. Kita tengok muka isteri, comel loten, lawa-lawa belaka. Hak uduh-uduh tak kena cerai. Betul tak? Tengok tok dengan tok kiri kita ada cerai. Ada tak? Tak ada. Tok kita lawa. Tak lawa, tak macam artis, macam orang puang itu ngeng-ngeng jalan. Tak kena cerai apa? Tu yang cerai di jabat mahkamah syariah lawa-lawa. Suami sama bini, bini sama laki. Betul tak? Ada. Dia kata lawa, dia bukan menjamin kebahagiaan. Sedap tengok je. Sedap tengok. Macam kereta duduk dalam, sama kursi 2, belakang pun ada orang kok. Tengok keluar sedap tengok sikit. Nak suruh sedap tengok. Sebab ni, sebab tu ni orang modify kereta dia. Kereta Myvi tapi dia tukar bumper Audi. Pasal nak sedap tengok, naik sama je. Faham? Sedap tengok. Satu hari Nabi kata barang siapa yang berjalan-jalan, jalan ke Pekang ke jalan mana-mana pun, dia pun tengok perempuan lawa. Lawa perempuan ni.
Lawa tak lawa tu sehingga a'jabat. Maknanya perempuan ini a'jabat ni maknanya menjadikan kita, mengherankan kita. Lawa puang ni. Nampak? Ha. Gaji tak? Tengok gitu. Jangan jumpa puang. Bini ada lagi bini? Ada tak? Kahwin dah? Belum kahwin lagi. Dah bila mu nak kahwin ni. Ha. Siapa kahwin dah sini? Ada tak? Ada? Kahwin tak? Dah kahwin. Satu ke? Satu Malaysia. Pernah tak pergi jalan-jalan mana tengok perempuan lawa? Satu mari dalam hati gua ni. Hebat, dudak-dudak. Tu ada janggut tu, dudak-dudak. Kalau janggut panjang ini tak tahu lah. Memanglah, sebab orang lelaki bila tengok perempuan memang gitu. Faham? Dia mari dudak-dudak. Orang sini panggil dudak-dudak. Orang kena panggil mari kan. Mari. Salah, tidak salah. Kerana Allah kata zuyyina linnas hubbus syahwati minan nisa. Allah jadikan satu makhluk jenis laki-laki bukan buat body saja. Dia masuk satu chip dalam body itu, berasa seronok kepada perempuan. Faham? Orang yang berasa tak seronok, chip dia rosak. Kena pergi scan balik. Faham tak? Betul? Sebab Nabi iktiraf. Allah jadikan manusia nama laki-laki, dia seronok tengok perempuan. Siapa yang tak seronok, angkat tangan. Sahih, mati bucuk. Dia gitu. Maka dia kata tak ada rasa apa. Dia tengok perempuan sama macam tengok lori balok. Cik rosak. Dalil sebab tu Nabi larang tengok. Dia larang tengok. Sebab bila mu tengok, mu akan seronok. Dalil mana tahu seronok? Allah kata, ada rasa seronok tu, bukan sejak kita besar ni. Cip tu ada daripada setitik air mani lagi. Duduk dalam sulbi ayah. Tak jadi kita lagi. Tak nikah lagi dengan mak kita. Ada dah dalam tu, dalam air mani yang akan jadi lelaki. Rasa seronok. Hubbus syahwati minan nisa. Ada dah. Itu hebatnya Allah. Allah bukan pegawai takbir jaga Shah Alam, jaga ampang. Allah ni Rabbil Alamin, yang mentadbir alam. Bijak. Sebab tu telur ular tedung sela. Nak tedung sela. King Cobra, bukan kobra. Kobra kecil. Tu dak gerak jetik apa. Faham tak? King Cobra hak hitam, hak diri tinggi tu. Faham? Dia tenduk dia tak besar. Tu ketik 3 minit tahlil tak ada apa-apa. Faham tak? Bukan besar tu ada bisa. Pakar-pakar kaji biologi haiwan. Rupanya dalam telur lagi sudah ada bisa king cobra tedung sela. Bila dia akan jadi ular, bisa tu akan ada di bawah kepala dia. Tidak pernah berlaku ular king cobra tedung sela bila besar, bila patut tu bisa katang tebu. Tak berlaku gitu. Bisa katang tebu, dia duduk di katang tebu. Ular kapak duduk di ular kapak. Mari mana? Ular tu balik dah. Malaikat mari cocok kepala. Dah. Daripada dalam telur. Maka kita daripada sulbi lagi. Orang lelaki bentuk mani ada dah. Insting dia panggil. Faham? Fitrah. Suka kepada perempuan. Bila tengok batu, jangan tengok. Nampak? Tapi Nabi cerita ni kalau tertengok. Bila tertengok, a'jabathu, mengajaibkan dia, maknanya dia rasa comel. Ni kata dia dudak. Jadi nawak kijil tu. Maka Nabi kata baliklah untuk bersama dengan isterinya. Nampak tu orang ada isteri. Bila tengok fitnah tengah jalan, balik kepada isteri. Nabi kata kerana yang demikian itu sama sahaja. Sama yang di rumah dengan hak tengah jalan, hakikatnya sama. Rupa je lain. Betul tak? Rupa saja lain. Ni side mirror lain sikit. Ni bumper lain. No exhaust lain. Tu. Tapi hakikat benda yang sama. Nampak?
Dalil sama, selepas menjima isteri sama. Sama saja. Sebelum je lain. Nampak? Dia tidak sama ustaz. Saya tengok tengah jalan putih. Bini saya hitam. Tutup api. Sama je lah. Lama mana tahang cantik? Tak lama. Al-alamu mutaghayyirun. Alam ini dia berubah-ubah. Daripada kecil, lepas tu besar. Bila besar, kecil balik. Itu alam. Tak ada benda yang semakin cantik. Maka cantik tidak kekal. Budak-budak masa beranak, comel. Comel budak-budak. Tapi bila tua, comel. Tak comel. Anak kita, baby, umur setahun setengah, 2 tahun. Tengok masih nangis, lawa. Lawa. Tengok tok dia, senyum udah. Tak usah kata nangis. Senyum tu kita dah nambah dah nasi tengok. Jadi cantik kekal? Tidak kekal. Nah, yang kita seronok masa kahwin. Masa kahwin, oh memang lawa. Bini kita, laki pun lawa. Nah, masa orang main kopang, duduk atas pelamin kan. Nah, ingat lagi? Tak ingat? Ingat lagi? Seronok masa tu? Oh, seronok dah, seronok. Wajak sikit. Oh, kita duduk atas pelamin suka kan? Pangkap. Nah, ngatim laki ha. Ngatim puang. Ngatim puang. Seronok berasa. Oh, laki hebat. Jalan orang payung. Oh, pegang kering. Oh, pinjam hak dera punya. Raja sehari seronok. Malam-malam karang masuk dalam bilik tengok Allah, bini dia hias gitu gini, seronok sungguh. Muka bini pemuda lagi, berapa umur? 21 bini ni kau comel tengok oh. Minum air 1 gelas 2 straw. Nak minum balik 1 straw je 2 mulut. Faham gitu? Dah. Lagi romantik terus. Apa? Pasal muda. Cantik. Tapi dia berubah. Oh, kalau nak tidur, masih nak tidur malam pengantin kan? Ngatup mata dah. Yang pusing belah air lah. Kita tidur beradak mata dah. Oh, okey baby. Pasal apa? Pasal muda, pasal comel, pasal cantik. Adakah kekal? Tak kekal. Lini bini kita berapa dah anak? Anak 6. Ni tepi ni macam kek hari jadi oh. Tidur lah. Dah lah ke mana tidur? Yang boleh tak you tidur paling sana? Dah tua dah. Dah cakap nak lama tepung. Kalau you paling muka air mimpi mengigau. Ini masalah. Al-alamu mutaghayyirun. Alam ini berubah-ubah. Makin lama makin tak cantik, makin lama makin huduh, makin huduh. Apa saja makin huduh. Di syurga nanti barulah kecantikan itu berkekalan. Itu bahagia yang sebenar. Bahagia adalah syurga. Maka dalam dunia orang nak bahagia, orang sedia tiket syurga. Itu ialah. Sama ada mu boroh, mu menteri, mu tansri, Perdana Menteri, di mana Perdana Menteri, mu raja, bini agung, tak ada kira. Carilah tiket syurga kalau nak bahagia sungguh. Tak dapat bahagia yang sebenar, dapat bahagia yang sekejap. Ni dalam dunia kita belum lagi sampai ke syurga. Bahagia yang sedikit tak apa dah. Jaga semayang, jaga puasa, taat suami kita. Maknanya jaga agama dan taat kepada suami. Kerana kecantikan tidak berkekalan. Kalau kekal, tak akan berlaku sama menyamang suami isteri. Tak akan berlaku 82,000 perceraian. Yang berlaku kes 82,000 perceraian, semua perkahwinan ni atas suka sama suka dan restu orang tua. Nampak? Ada orang kata dah kalau kahwin tak ada restu orang tua, tak bahagia, pelawak. Bahagia bukan kok restu. Bahagia taat pada Allah, taat Rasul, taat suami. Kalau tidak 82,000 perceraian berlaku daripada restu orang tua. Apa cerai? Sebab saat ni. Jadi cantik bukan tak boleh. Kalau kita ada pak ni, bagai. Calon isteri kita cantik, kaya, keturunan mulia, beragama. Beres selalu. Tapi nak cari mana? Ada pak spek ni. Ada satu jalan daripada Naratiwak ke Pathani.
sebelah kiri tu lepas pada kampung Jingor. Kalau orang kiri ni dia tahu selatan Thailand. Tempat mujahidin. Ada satu pondok, saya lupa nama. Pondok ni pondok Banat untuk perempuan. Dia ajar sungguh-sungguh dalam pondok ni untuk jadi isteri solehah. Ada lebih kurang 300 murid. Semua wanita, budak puang belaka. 300 orang ni semua orang sudah booking. Sebab memang comel dia ngajar situ. Cara akad gelah ke suami, cara berkata dengan suami, cara baca doa masa suami nak pergi kerja, duduk kat pintu isteri baca doa. Faham? Habis. Ni akad gelah nak tok ke laki ajar dalam pondok. Hak lain ajar juga nahwu, sorah, ilmu hadis dan sebagainya. Hukum menjaga suami ni. Kalau akad gelah tok guru ajar cara letak. Jangan bunyi depan suami. Kita nyai ya. Nampak? Sehingga semua murid hak orang belaka dah. Walaupun tak comel, ada comel seorang dua. Tapi saat ni akhlak telah diasuh. Nampak? Dia setting. Default setting tu agama dah. Tu kata berkekalan. Jadi tengok tok kita mana lawa, tok nyang kita dak lawa mana pun. Jadi yang pertama bukan kecantikan menjamin kebahagiaan. Gambar mana ni biru muka nyelepma di laki. Lawa. Lawa tapi kena tapak dan raka suami. Dia tahu dah benda tu suami nak marah ke dia. Dia ditebang tak? Suami kata apa benda mu cakap ni. Jadi aku letih balik kerja. Tak suruh belebek. Awak gitu sama kalau saya nak bercakap tak boleh. Saya nak bercakap belebek. Tu laki makin merah muka. Dak saya baru balik kerja. Beri saya rehat apa dulu. Rehat apa? Saya ni benda ni mustahak. Saya nak belebek juga. Biar nak belebek juga. Ini masalah. Betul tak? Suami tu letih. Baru balik kerja. Awak dah dengar ke orang ngajar malam-malam? Kalau lawang suami masuk neraka. Dah kalau kita apa seorang masuk syurga. Lawang tetap lawang. Setan kata, lawang. Jangan mengaku kalah lawang jadi dah muka bila laki menapuk merah. Mu menang. Tu kata. Kena lepas khaping musim 3 kali sama sok. Padahal comel, padahal lawa, padahal masa nikah Allah lawanya, dandang situ, dandang sini, sobek situ, sobek sini. Dah guanya kena tumbuk ni laki kau. Guanya kena sepak terajang kau. Mulut, perangai, mari daripada hati. Kalau jenis melawang, tetap melawang. Walaupun comel, tapi dia tidak comel. Balik rumah, bapa, abang tapo. Nampak? Bapa tapo, orang kita tak lawang. Ni kita kata gitu, tak apa juga. Padahal melawan. Laki dia, aku tapo ni. Tapo. Berat agak kurang. Jeng kalau boleh gitu. Nampak? Lala kita nak faham tak? Aku faham tak? Faham kan ni faham. Saya tubik luar lanyang bulat. Tak berani laki. Mai apa nak tubik selanjang duduk luar. Mam sepandang malu tengok dia dah. Lalah dah dia kata benda. Nak marah, ugu nak tubik telanjang. Dah orang. Ada macam-macam penyakit yang kita tahu ni masa orang cari kita. Macam-macam masalah. Ada suami dia cerai isteri dia muda lagi 20-an belaka. Lepas tu nak baik semula, nak rojak tak reti, nak rojak. Nak kata rojak tu gua ni. Nak kata macam mana? Tak reti. Takut salah kata lagu mana rojak. Rojak satu, nak kata gitu. Ke mana? Lah dia suruh bini dia mari di rumah kita. Tunggu di tepi longkang ni. Tunggu nak panggil tak berani. Tunggu keluar. Kita balik tengok hidup tepi tu. Benda masalah. Nangis-nangis. Cerai, kena cerai. Nak rojak tapi suami saya suruh tanya tak reti. Rojak nak kata gana. Ada pula suruh bini mari. Ni kata dah mu laki, mu lah mari tanya. Dah bini tu naknya baik semula dengan laki, terpaksa mari. Malu pun malu.
Faham tak? Siang ke dia. Nah. Comel bukan kata dia comel. Nah, malu mata tunggu juga. Jadi kena basuh kita tulis lapar rojok gitu gini. Nah, suami dia kata suami saya tak tahu, dia suruh saya mari, dia malu nak mari. Nah, tak bertanggungjawab. Nah. Yang kedua kerana harta. Harta tidak bahagia dengan sebab harta. Harta tidak menjamin kebahagiaan. Harta ni harta je. Nah, bukan makna bahagia. Bahagia as-sa'adah 3 perkara. As-sa'adah fi salas. Kebahagiaan pada 3 perkara. Taat Allah, taat Rasul, taat suami. Tak ada kait dengan harta. Kalau harta membahagiakan, jutawan di Amerika tembok kepala, bunuh diri, betul tak? Penyanyi rap bunuh diri. Album dia harga sekali satu album dia nak buat kena bayar $400, $400 juta baru dia buat album, satu album untuk company. Allah. Mulai lihat dia tembok pada piti banyak. Nah, bukan duit. Dia bukan membahagiakan. Duit ni banyak, dia satu saja Tuhan beri nikmat, iaitu ketika membeli. Kita pergi tengok jalan, tengok jam harga 60,000 boleh beli. Hak tu je nikmat. Bila pakai tak ada nikmat. Nah, tengok kereta mahal harga 200,000, duit ada. 200,000. Ni berapa? Ni 178,000. Ambil ni ni 200,000. Masa tu saja Tuhan beri keseronokan, iaitu kuasa membeli. Ambil buat balik rumah tak ada seronok. Tapi orang yang tak ada harta, Allah beri nikmat dapat bersama dengan harta, walaupun harta tu murah. Nampak? Kalau beli kursi set orang miskin 399 kursi dia. Nah, duduk dapur kukunya atas kursi. Kukunya. Pasal dia orang miskin. Nah, anak-anak pun naik injuk, ayah pun injuk, panggil habis ni birah, pesang, mari rumah hamba tengok kursi baru. Tak angkat kursi baru, tak turun. Tidur sekarang, laki tidur pendek, bini tidur panjang. Sedap sangat, kursi set baru, mahal bawah 399, 400 balik RM1. Buat apa? Dia orang susah. Nikmat. Nampak? Allah Rabbi. Orang kaya-kaya naik kereta Daimler harga 3 juta. Ada dia duduk atas kursi lama? Tak. Sampai lah bos turun. Dah duduk lama. Orang asli kita lalu dekat highway Kenying, nak duduk atas seat Honda Car njuk ni. Sidak. Honda Car orang parking, dia naik duduk satu, tuk bating. Rumah dia mana ada kursi, Honda Car punya seat tu tak turun. Sidak. Njuk. La ilaha illallah. Nikmat Tuhan beri ke dia. Nampak? Jadi harta tidak menjamin apa-apa. Dalam hadis yang lain Nabi kata 3 perkara kawan kita. Yang pertama, anak beranak kita. Yang kedua, harta. Yang ketiga, amalan. Bila kita mati, anak beranak kita tak kawan dengan kita. Atau kubur. Harta, tukar nama, semua tukar nama orang. Kereta, tukar nama JBJ. Tak pakai nama si mati. Tanah, tukar nama jabat tanah. Nak? Tak menjamin sedikit pun. Yang ketiga, keturunan. Tak ada apa-apa. Keturunan yang paling hebat, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Tapi lawan Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, pagi petang duduk dalam microwave api neraka. Nampak? Keturunan hebat-hebat. Raja tak taat pada Allah, masuk surga, masuk neraka. Saya jawab. Tak wani nak jawab. Tak kira lah raja siang, raja Mesir ke, raja mana tak kira. Tak taat pada Allah, tak taat pada Rasul, masuk surga, masuk neraka. Ada? Sahih, kita yakin. Nampak? Agama. Jaga agama. Agama, kebahagiaan. Walaupun dia orang susah, jaga agama. Nampak? Itulah bahagia yang sebenar. Walaupun tidak dapat bahagia seperti orang lain, tapi itulah kebahagiaan. Nah, kita hanya salah sangat kebahagiaan kita dikait dengan harta dan sebagainya. Tak. Tapi ada juga Nabi kata dunia yang aku suka. Yang pertama, isteri solehah. Yang kedua, kenderaan yang baik. Yang ketiga, rumah yang luas. Tu sungguh. Rumah luas ni satu kebahagiaan juga. Bukan rumah besar. Maksud luas,
rumah yang tidak sempit. Kalau sempit, kalau rumah menupang orang, tak seronok hidup itu. Nah, anak kena tidur luar, tak muat nak tidur dalam bilik. Kita nak pergi dapur kena lakoh kepala anak. Tengok ada orang rumah sempit kan. Nah, Nabi kata kalau boleh jangan gitu. Biar luar ada bilik masing-masing. Ini yang terbaik. Tak boleh nak buat guana kita. Ini dunia juga. Tapi dunia diiktiraf. Nah, daripada sempit baik luar. Tapi bukan bermakna banglo atau bukit. Ada payung, ada kolam renang. Belum tentu bahagia. Dadak semayang, anytime Tuhan nak ambil, bakar dalam neraka sakar. Nah, nak tahu bahagia atau tidak, hak mana kita duduk lama? Hak paling lama, akhirat. Maka akhirat dinilai. Agama dunia tidak dinilai. Kita seronok sekejap lah. Jadi jutawan, jadi bilioner. Tapi tak ada ibadah. Tak ada ketakwaan. Mana tak ada agama. Sekejap je lah. Nampak? Sekejap saja. Kalau nak banding kehidupan di akhirat, macam setengah saat di dunia. Dah baik kita duduk hak lama. Bahagia hak lama sebelum. Sebab tu Siti Fatimah, dia kena ambil air 2 kilometer daripada rumah. Dalam rumah Siti Fatimah tak ada air. Pergi ambil air sampai pecah-pecah tangan. Pasal telaga dia dalam. Berpuluh-puluh ratus kaki. Faham tak? Tarik. Anak Rasulullah untuk ambil air, bawa pula air, temang dia punya perempuan hamba, bubuh dalam tempayang, Sayyidina Ali nak ambil wuduk untuk solat malam. Susah. Susah. Tangan coh Siti Fatimah. Nak? Tu kebahagiaan apa? Taat pada suami. Suami nak ambil wuduk senang. Pergi sampai berkilometer, ambil, pikul buat balik. Nak letak dalam tu. Hamba perempuan dia nak tolong karang. Dia kata bukan suamimu Ali, suami aku. Aku nak berbakti kepada dia. Nampak? Sampai pecah tangan tarik. Kita buka baik je. Learning cukup mudah. Basuh baju tak payah basuh. Nampak? Tekan remote control. Kita baca mangga. Nampak? Tu pun malah juga. Sampai 2 minggu tak basuh. Sekali baju laki busuk pohon dalam bilik air. Nak? Kebahagiaan sebenar taat suami. Nampak? Waktu cari suami yang molek-molek. Nak taat. Nak? Sebab bila suami kita jahat, tak puas hati kita nak taat. Nak taat tapi suami jahat, suami tak jaga semayang, suami tak jaga suami, berjudi suami, itu suaminya. Jadi hati kita berbelah bagi. Tambah taat, ukur agama kena taat. Nak taat, suami jahat pada agama. Masalah. Lama mana kena telang? Seumur hayat. Lepas tu hati-hati. Nak berkahwin, hati-hati. Nak bersuami, hati-hati. Nak beristeri, hati-hati. Kita nak beli kasut, kita pilih. Faham? Comel dah kena tapak, depan pula dah kenang, dah beli. Padahal kalau kita tak kenang dengan kasut tu, kita beli pun tak ada hal. Buh kaki je. Naik rumah, tak naik kasut. Buh kat tangga, kat luar. Tapi suami ikut kita, sampai atas katil, masuk dalam satu selimut. Betul tak? Dah kalau suami, toyo, nampak? Atu kubur punya perangai. Nah, boleh tidur dengan kita satu selimut. Ini masalah. Jadi nak bahagia sungguh, yang baik. Baik ni bukan baik di segi perspektif masyarakat. Baik pada sisi Allah. Baik sisi Allah ke mana? Beragama. Bukan syarat ustaz, beragama. Walau makan gaji kerajaan pun, beragama. Semayang, tak makan rasuah. Tidak berjudi, tidak minum arak. Nampak? Itu orang yang beragama. Maka kebahagiaan yang sebenar, kalau dia kata impian ke tidak, ataupun angan-angan, dia benda impian. Impian ni benda yang baik, yang boleh kita cita-citakan. Contoh, saya mengimpikan seorang isteri atau suami yang soleh. Ini yang panggil impian. Saya impikan sebuah rumah tangga yang bahagia. Ini tak ada masalah. Angan-angan ni dia yang jauh sangat. Yang jauh sangat. Duk angan hijau dah macam mak jenis.
Duduk dengan obeh lagi aku. Petang-petang main golf. Lepas tu driver aku mari ambil. Malang pergi karaoke, disco gitu gini. Dah sekarang mu pakai kereta dia. Aku dah kerja lagi baru nak ambil HPN. Tu angan-angan bodoh dia panggil. Impian, bubuh satu impian di hadapan kita, Allah tak marah. Mana? Impian yang baik. Kalau impian yang baik tidak boleh, nescaya kita tak boleh berdoa minta syurga. Maka impian yang paling mahal, kita nak masuk syurga. Kita kena impikan syurga. Syurga ada dua. Syurga akhirat, syurga dunia. Syurga dunia, Nabi kata, isteri solehah, kenderaan yang baik, rumah yang luas. Maka kalau perempuan, suami soleh. Rumah yang baik, tak menupang. Rumah tua. Dan ada kenderaan yang memudahkan kita bergerak. Pasal kalau nupang rumah orang, tak bahagia. Nupang rumah orang. Rumah sendiri tak mampu beli lagi. Kahwin dah. Tupang rumah mertua. Dah rumah mertua, anak mertua, ipar kita. Sama-sama duduk serumah. Bilik ada 6. Bilik air 1, 2 je. Seronok? Tak seronok. Tak bahagia. Panas duduk dalam bilik nak keluar rumah. Tak pakai baju nak duduk luar. Segang pula. Ada ipar lalu. Pergi mari. Faham? Kalau rumah sendiri, senang. Nak mandi satu hari pula. Bangun subuh nak pergi awal kerja. Tok tua pula. Ayah mertua duduk dalam bilik ni mandi. Setengah jam tunggu yang mertua tak tubik lagi. Dengar-dengar ayah tua duduk bunyi. Sahaja aku mandi wajib. Ayah tok tua pun satu. Lebih pada menatu ni. Masalah. Rumah orang takkan nak kata, ayah cepat sikit mandi. Aku nak mandi pula Kata gitu. Tak segamak. Duduk tunggu luar itu. Nampak datang. Pasal apa rumah orang? Lepas tu Nabi kata, walaupun rumah kita buruk, komang je, tapi rumah kita. Itu kebahagiaan. Tapi hak tu tawabi', bukan hakiki. Hakikinya taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami walaupun tidur bawah jambatan macam di Filipina, di Indonesia. Dapat hak tu? Dapat. Jadi bukan dia angan-angan, dia bukan impian saja, kita yang merealitikannya. Dah boleh ke? Adakah kita berjaya akan dapat jadi jutawan? Itu sebab tu. Kalau nak jadi jutawan, belum tentu. Nak jadi suami kita hartawan, belum tentu. Tapi kalau kita nak syarat yang sebenar bahagia, siapa-siapa boleh. Mana? Taat Allah, taat Rasul, taat suami. Mudah tak kapuan? Cukup mudah. Taat Allah, jaga. Tutup aurat. Puasa bulan Ramadan. Semayang 5 waktu. Susah tak? Tak susah. Jangan duk mengata ke orang mulut. Tengok orang benda orang maju, menega dah semua. Orang dapat nikmat, alhamdulillah. Tengok orang susah, kita kata innalillah, tupang susah. Cukup mudah, tak payah. Yang payah nak jadi kaya. Kalau orang duduk salah. Nampak? Beri pentarifan tentang kebahagiaan. Bahagia, kena kaya. Payah nak bagi nak dengan cara kaya. Tapi nak semayang 5 waktu senang. Senang. Bangun pagi, lawang nafsu, semayang subuh. Zuhur apa jadi pun, tinggal sekejap. Goreng ikan biar dia hangus tak apa. Semayang dulu sekejap. Mudah tak? Mudah. Lain semayang tu lama. Semayang zuhur 4,000 rakaat. Payah. Maghrib 380 rakaat. Payah. Baru payah. Ni maghrib 3 rakaat. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Betul tak? Cukup senang. Payah lagi nak pergi kerja. Start enjin 15 minit panas. Lepas tu tengok tebik jam pula, kena pusing kat belakang pula, lekat pula atasnya matang. Naik ke atas akhlas, turun dah dia turun pula. Jam pula depan. Lagi payah dunia. Akhirat tak payah. Semayang kejap subuh. Tutup aurat, senang. Payah dia. Ambil Aryani, makbuh. Tu masuk, jamel. Jamel latih-latih. Betul tak? Senang tak? Senang. Nak buat derhaka, payah jadi benda agama, benda mudah sebenarnya. Nafsu kita tidak dididik dengan cintakan akhirat, maka dia jadi payah.
Bila kita cintakan benda tu, dia akan menjadi mudah. Dalil orang kerja berat semua jadi mudah kerana cintakan RM1,000 sebulan. Duduk kat gondola luar bangunan tau. Dekat 60 duduk tu, duduk lak cermin. Faham? Kita tak usah kata jatuh. Tengok mati dah kejut. Faham tak? Belum kata jatuh. Dia sanggup. Sanggup tu sebab kerja tu suka rela atau 1,000 sebulan. Kerana 1,000 sebulan. Maka kalau kita nak kita yakin dapat syurga, maka agama cukup mudah bagi kita. Bukan berat sangat. Sembahyang, jaga puasa, taat suami. Itu kebahagiaan yang sebenar. Nampak? Waktu suami dia cinta sangat. Suami yang cinta kepada isteri juga tanda bahagia. Dan lagu mana kita nak suruh suami cinta ke kita? Sayang sangat ke kita? Nak buat apa? Buat lawa saja. Lawa belum tentu sayang. Dengan akhlak. Betul tak? Dengan budi yang baik. Dengan pergaulan. Dengan layanan. Baru suami suka. Suami suka walaupun suami dia boros. Suami suka ke dia? Itu isteri yang bahagia. Walaupun tak mampu beli kereta, 20 tahun dah kerja, masih motor buruk, tapi suami sayang sangat ke dia, itu isteri bahagia. Betul tak? Walaupun ada getah wak ikan-ikan saja, tak ada lagi gelang mak sorakmu. Tapi suami suka ke dia, sayang ke dia, itu perempuan yang bahagia. Ramai suami boleh curuk dia, nak piti beri piti, nak kereta beri kereta, tapi suami tak sayang dia. Depan dia suami buat baik. Dia kata kadang-kadang tahu dah kita ni tak ada harta tapi rasa-rasa bahagia tu dengan kaya juga rasa. Jangan sekali-kali. Kita yakin dah siapa yang taat Allah. Kalau aku taat Allah, kita muhasabah diri, aku taat perintah agama, aku bahagia sekarang. Bahagia mana tengok anak-anakmu baju pun buruk lah. Baju buruk bukan tanda celaka. Kerana sa'adah lawangnya syaqawah. Syaqawah ni makna celaka. Apa makna celaka? Orang derhaka pada Allah, derhaka pada Rasul, celakalah dia. Walaupun dia Tan Sri, walaupun dia ni jutawan, walaupun dia nama 10 orang terkaya dalam dunia, tapi derhaka Allah, tu orang yang celaka hakikat. Nak kenal bahagia, kenal lawang. Arti bahagia, lawangnya celaka. Nampak? Tak kira siapa-siapa lah, kaya ke, miskin ke, tak taat Allah Rasul, itu orang celaka. Jadi kita jangan nanti duduk dalam senarai, orang senang, tapi celaka. Jangan. Kita nak, kita orang yang senang, dunia akhirat. Ada pula orang kata, dah senang gua ni duduk pakai motosikal, laki hamba. Senang ni bukan kenderaan. Senang ni sekarang ni kita orang senang. Ni dalam masjid ni semua orang senang. Nanti salah beri takrif. Bukan orang kaya lain. Bukan banyak duit orang senang. Orang banyak duit tu bukan orang senang. Tu orang banyak duit. Tu kereta banyak 18 buah. Tu orang banyak kereta. Tu orang banyak tanah sampai 40,000 hektar. Nama dia belaka gerang tanah saja sekotak tinggi ni. Tu orang banyak tanah. Dia orang senang. Ni orang senang ni. Orang senang ni orang yang nak angkat tangan boleh. Catat tangan boleh. Kiri boleh. Angguk boleh. Bangun boleh. Duduk boleh. Kecing boleh. Berak boleh. Ketuk betul. Orang senang lah tu. Faham tak? Kita lah orang senang. Dah bila lagi nak syukur pada Allah? Orang susah nak atas hospital. Pergi ke Ampang Puteri, datuk-datuk saja. Kereta di rumah, 7 Siri, Porsche, Ferrari, tapi masuk Ampang Puteri. Dah digerak datuk. Sini masuk besi, kaki masuk mozek, perut masuk skru. Berapa? Banyak penyakit. Ni diagnos dah tengok ni. X-ray. Oh ni jatuh ni kena buang, buah jatuh lembu, gini-gini. Itulah orang susah. Tu orang banyak duit. Memang dah, tapi dia orang susah. Berapa panggil banyak duit? Duit dia banyak dalam bank. Ni orang banyak duit. Ni orang banyak tanah, ni orang banyak kuasa, tapi dia orang susah kau, orang senang. Orang susah, nak angkat tangan, tak boleh. Bangun, tak boleh. Makan, tak boleh. Tu orang susah. Faham lagi?
Jadi orang kaya-kaya jutawan, bilioner yang ada dalam wak sekarang, orang senang, orang susah. Tu orang susah. Nah, mesti panggil, Datuk, boleh kencing tak? Sakit, batu karang. Betul tak? Tak boleh nak keluar air kecil, batu karang lekat antara punya pinggang dengan pundi-pundi kecil. Tapi dia punya company ada di bursa saham. Bukan tulis di kotak sabung paku tepi jalan itu. Nampak? Nah, kedai photostat masuk kanan. Bukan tu. Dia punya company tu bursa saham 5-16 company. Tapi tu company dia orang susah. Apa? Kecil tak dia? Kita tak ada duit dalam bank ada 800 riyal je. Di rumah dalam kocek ada 100 lebih. Bila-bila rumah tepi-tepi mesinnya kat mesin basuh ada 2-3%. Tapi kita orang senang. Dalih nak kecil boleh. Nah, boleh? Kecil-kecil. Darah. Rup. Betul tak? Ada darah tu baik? Ada. Tak ada penyakit, tak ada apa. Faham? Tu orang senang. Jangan main-main. Sebab tu kalau kita tak faham sangat tentang kesenangan kekayaan nikmat yang sebenar, Nabi suruh baca Alhamdulillahillazi azhaba annil adza wa afani bila keluar jambang. Dah mudah baca. Keluar jambang tu maknanya kita berok, kita kecing, keluar najis daripada perut. Keluar tu puji, segala puji bagimu ya Allah, terima kasih kerana Mu telah mengeluarkan segala kotoran dan penyakit daripada badanku. Jadi kita tak baca pun. Faham? Nikmat kan tu, boleh berok, boleh kecing. Apa kata kalau tak boleh berok, tak boleh kecing? Nah, sakit tau. Allahu Rabbi. Bertepik panggil mak ayah hospital tu, nak kecing tak keluar, nak berok tak boleh. Nikmat masuk, betul nikmat, tapi keluar daripada badan berjadi najis lebih besar daripada nikmat kita makan. Dalilnya kalau kita nak pergi jalan jauh, kita pergi Pulau Pinang pagi ni, you drive dulu, disuruh bini dia drive dulu. Buat highway, bini pun bawa kereta, baru sampai kat Arawang. Baru sampai dekat ni, depan sikit pada Batu Kek, laki kata, yang berhenti kat share sekejap, abang nak kecing pula. Abang nak makan nasi, nak breakfast. Nampak? Si dia kata, tak usah breakfast sini abang, kita makan kat Tanjung Maling. Boleh tak? Kita makan kat Ipoh boleh tak? Boleh, 1 jam sampai Ipoh. Boleh tak makan kat Ipoh? Lapor kat Batu Kek, makan kat Ipoh boleh tak? Boleh. Tak boleh tahan. Sampai Batu Kek, suami kata, yang kita makan breakfast dulu, lapar perut pula abang rasa. Kalau tak sabang, kita makan nasi lemak lauk petang kat Ipoh. Boleh tak? Boleh, straight di Ipoh makan. Tapi kalau nak kecil nak berok, sampai Batu Kek, laki dia kata, yang berhenti kat share abang nak kecil. Kalau tak apa, kita kecil kat Ipoh. Gini tu laki. Faham tak? Diri bulu rama tu bik kolam baju ni. Lambat Ipoh. Faham? Sakit habis tu, betul tak? Sebab tu nikmat kecil berok lebih besar. Tapi mudah baca pula puji-pujian kepada Allah. Akhirnya Tuhan tarik balik. La in syakartum la azidannakum. Kalau mu syukur nikmat aku, antara nikmat aku berimu kecil mu berok, tu sudah satu nikmat. Yang mana orang-orang kaya ramai mana dah kecil dah berok, kesakitan menjerit di dalam wak-wak hospital. Tapi kita tak kata alhamdulillah. La in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita tak syukur, azab aku pedih di akhirat. Di dunia, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala tidak akan tarik nikmat yang ada pada satu kaum, melainkan bila kaum itu sudah tidak bersyukur dengan nikmat yang ada, maka kami akan tarik nikmat itu. Nampak? Dah. Tu orang senang, kita orang senang. Balik lagi nak makan deriang, boleh, nak makan mi tiaw, boleh, nak makan nasi, boleh kari, boleh itu, boleh. Dan sakit, doktor kata ni tak boleh, ni tak boleh. Tengok hospital. Nasi tak boleh, kanji. Ni nasi dagang, nasi lemak, roti canai tak boleh, kolesterol. Ni dan ni ikan goreng tak boleh, masing. Dah benda boleh. Roti kosong. Cicah air sejuk. Nampak tak? Boleh makan. Kaya. Tu orang susah. Nampak? Jadi natijahnya bahawasanya kesenangan yang sebenarnya adalah di akhirat, bukan di sini.
Di sini bukan tempat senang. Dan yang ada kesenangan itu untuk orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir atau kama qala. Dunia sebenarnya syurga orang kafir dan penjara orang-orang beriman. Kita macam penjara sekarang. Nak bangun terus pukul 10 pagi tak sembahyang subuh, tak boleh. Mesti macam dalam penjara, kena bangun awal solat subuh. Faham? Tak mau nak mak bergembira pagi-pagi, tak mau buat apa-apa, tak boleh. Kena buat kerja macam dalam penjara. Faham? Petang pula nak straight pergi jalan-jalan, keluar-keluar makan angin bebas, tak tahu maghrib isya, tak boleh macam dalam penjara. Petang kena mandi, nak semayang jemaah pula. Faham? Itu macam penjara. Orang kafir, arak je minum, monyet je makan. Nak main judi, naik geti Highland. Habis benda dia boleh buat. Tapi sekejap saja. Walaupun umur dia panjang 80 tahun. Orang kafir. Tapi akhirat seperti setengah saat di dunia. Kerana akhirat khalidina fiha, kekal di dalam neraka, tidak ada ending. Cerita yang paling panjang, cerita syurga neraka. Faham? Cerita yang no ending story. Cerita ni dalam mana-mana movie pun kalau bersambung, sambung-sambung, lah habis tak? Habis episod terakhir. Tunggulah minggu depan. Episod terakhir tau. Syurga neraka tak ada akhir. Itulah hakikat yang paling hebat syurga neraka. Sebut dalam kitab hadis, dalam syurga lawang bagi dunia. Apa dia? Dunia semakin hari semakin tak molek, semakin huduh. Syurga semakin hari semakin cantik. Faham? Macam kita kata tadi, isteri kita, suami kita makin lama makin tua, makin tua, makin tua. Dalam syurga makin cantik, makin cantik. Seorang tu dia tengok isteri dalam syurga, comelnya bini aku, lawanya. Dia paling ke kanan, dia tengok burung. Nah, dia paling kali kedua ke bini dia, lebih cantik dari pandangan yang pertama. Tidak ada dalam syurga dia tengok bini dia sama cantik dengan yang sebelum. Allah janji semakin cantik. Hebat tak syurga? Hebat. Oh gitu. Tu panggil heaven. Nampak? Syurga. Nak masuk syurga kena ada tiket, iaitu taat Allah, taat Rasul. Nampak? Yang ini patuh pada hukum agama, baru dapat syurga. Suami dia pula, dia tengok muka suami, la ilaha illallah, bapa handsome dengan abang kan dulu duh atas dunia. Sebab masing-masing bila masuk syurga dia orang bercerita. Dia mu anak siapa, mu anak siapa, aku siapa, mu siapa, dia mu. Ingat tak masa kita gitu? Lagi daripada roadblock JPJ jatuh dalam lokap. Oh, suka cerita dulu. Masing-masing cerita. Bukan abang. Pasal muka suami dia umur 30, muda. Masa mati dulu dalam dunia umur tua lelaki dia 60. Orang lelaki masuk syurga 30, orang puan sweet 17, 17 awak. Dah lah umur 17, tapi kecantikan Tuhan beri 1000 kali ganda, comel sungguh. Begitulah kehidupan yang sebenar. Tak ada uduh dah. Tengok kali kedua makin cantik, tengok kali kedua makin cantik. Dada isteri mengeluarkan cahaya. Gigi dia saja bila kita tengok bergerlipak, klik 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 klik, keluar gitu. Peluh ahli syurga jatuh daripada keluar bau kasturi, jatuh atas rata meneting macam mutiara. Peluh itu. Allah hebat dalam syurga. Itu baru bahagia sebenar. Berak tak ada, kecing tak ada, ingung tak ada, rohok tak ada, tak hidung, tak mata, tak telinga, tak gigi tak ada belaka, air basi. Atas dunia ada benda tu? Ada. Oh, mas kahwin RM22,222, 22 sen. Oh, kelas sangat. Comel loteng bini. Tapi tidur air basi untuk home. Faham? Tidur jeng. Tak ada. Azwajum mutahharah, isteri yang disucikan. Yang ada kata ulama peluh. Peluh keluar bau kasturi. Kasturi ni paling harum. Keluar menjadi mutiara. Jatuh atas rata berbunyi bermacam-macam lagu. Ting 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 ting. Allah sedap. Pada dengar peluh tidur gitu. Faham? Lepas tu tengok. Nak bahagia sekarang. Boleh bahagia anytime. Kita tak boleh nak jadi Nabi. Tak boleh. Pasal Nabi tak boleh dengan usaha. Faham?
Tapi kita nak jadi ahli syurga anytime, anyway, any place. Faham? Jaga sembahyang, jaga puasa. Kalau kau puang, nak bagi sungguh, taat pada suami. Kita penasihat bagi suami. Jangan suami kita rasa hati dengan kita. Jangan suami nak marah ke kita, tak kuat hati ke kita. Jadi takut tak terbuka pintu syurga. Berarti berjalan tu berjalanlah. Ni nasihat. Beritahu suami dulu, bang, bila balik kondang sampai rumah, saya nak keluar dulu boleh tak? Pasal nak pergi rumah kawan dia, orang ada buat reuni yang kawan-kawan sekolah buat di rumah saja. Saya nak pergi dulu di Kajang gini-gini. Tapi kata pergi lah, jangan balik lewat sangat. Hati-hati drive. Tu bagus betul. Ni sikut nak keluar je. Nak suami je duduk kerja jauh di Pulau Pinang, 8 hari tak tengok bini. Balik bini duduk di ni melawati. Bini pula senang-senang keluar, tak kabodoh. Keluar pula 2 hari, pergi jana, pergi rumah mak saudara di Melaka. Tak tahu apa ke laki. Laki pula balik nak tengok bini. 8 hari tak tengok bini. Leras ku senyum manjau. Tak tengok bini. Nak molek nyanyi masuk pintu rumah. Nampak? Buat slow buka. Kalau bini duduk tidur dalam rumah. Nak buat surprise. Slow buka pintu. Cing 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 nyanyi. Cing le cing gantung darah dah cing. Buka pintu ya. Tak ada. Mesej kat Melaka. Esok baru balik geng. Dah berhenti kat tu kedai ni. Bahan telur ayam kapung kulit-kulit lah. Ini masalah. Suami pun rasa nak marah gitu gini. Kadang-kadang larat membawa pada perceraian. Kebahagiaan yang sebenar, kita pakai taat kepada Allah. Ni molek semua pakai tudung. Ada orang mengajar, kita pergi dengar. Ada orang berkuliah, kita pergi hadirkan diri dengan suami. Kita cuba buat yang terbaik. Pagi minta maaf sekali, malam minta maaf sekali. Suami buat benda tak kena,